Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Arafah dan apa itu wukuf di Arafah? Arafah ialah nama tempat. Hari Arafah ialah hari orang-orang yang mengerjakan haji berwukuf di sana, iaitu berada di Arafah pada masa yang ditetapkan untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Wukuf di Arafah adalah rukun haji dan tanpa wukuf maka haji tidak sah. Okey, apa keistimewaan hari Arafah pula? Keistimewaan hari Arafah yang perlu kita tahu ada 4 paling kurang. Yang pertama, hari Arafah adalah hari disempurnakan agama kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 3 surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu dan aku redakan agama Islam sebagai agama kamu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berada di Arafah pada hari Jumaat. Keistimewaan hari Arafah yang kedua ialah ramai orang yang Allah ampunkan dosa mereka. Ini berdasarkan hadis, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya daripada api neraka berbanding hari Arafah. Dia mendekati hamba-hambanya kemudian membanggakan dengan malaikat, berbanggakan mereka ni dengan malaikat kepada malaikat, dan Allah berfirman apakah yang dikehendaki oleh mereka itu. Kemudian keistimewaan hari Arafah yang ketiga ialah dari sudut doa. Doa terbaik adalah doa pada hari Arafah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling baik ialah doa pada hari Arafah. Dan kita tengok keistimewaan yang terakhir, iaitu puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ini adalah untuk orang yang tidak menunaikan haji. Puasa hari Arafah diharapkan dapat diampunkan dosa kita setahun sebelum dan setahun selepas berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, aku harapkan agar Allah hapuskan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Okay, persoalan yang selalu dikemukakan tentang hari Arafah ialah, yang pertama, adakah saya boleh berpuasa hari Arafah di Malaysia sedangkan sudah tidak ada lagi orang wukuf di Arafah kerana mereka sudah menyambut hari raya? Ataupun kita di sini 9 Zulhijjah, di Mekah 10 Zulhijjah, adakah sah puasa hari Arafah kita? Okay, jawabnya ialah, puasa hari Arafah bagi orang di luar Mekah yang tidak sama waktu dengan Mekah adalah mengikut masa negara masing-masing, sama seperti masa kita tahajud, kita solat dan sebagainya. Soalan yang kedua, adakah saya perlu berdoa pada masa yang sama dengan orang yang sedang wukuf di Arafah? Jawabnya begini, para ulama sebenarnya berbeza pandangan tentang berdoa pada hari Arafah bagi orang yang tidak menunaikan haji. Ini berdasarkan hadis, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sebahagian ulama mengatakan maksud hadis khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, ialah merujuk kepada orang yang sedang wukuf di Arafah sahaja. Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, termasuklah orang-orang yang tidak wukuf di Arafah, yang berada di tempat lain. Jadi jika kita ambil pandangan yang pertama, maka kita tahu bahawa ada 2 amalan pada hari Arafah. Yang pertama, wukuf di Arafah untuk orang-orang yang mengerjakan haji. Yang kedua, puasa hari Arafah untuk orang-orang yang tidak mengerjakan haji. Pandangan pertama mengatakan keistimewaan doa terbaik ialah doa pada hari Arafah hanya bagi orang berwukuf sahaja, iaitu berdoa di padang Arafah sahaja. Tetapi kita tidak perlu risau kerana kita ada hadis lain yang mengatakan bahawa orang berpuasa mustajab doanya, apatah lagi jika doa itu dipanjatkan pada hari Arafah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'imu hina yuftiru aw hatta yuftira wa da'watul mazlum." 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, ataupun riwayat lain mengatakan sehingga dia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi.
Jika kita ambil pandangan kedua, iaitu pandangan yang mengatakan kelebihan berdoa pada hari Arafah bukan sahaja untuk orang yang sedang wukuf di Arafah, tetapi termasuk juga orang yang tidak wukuf di Arafah. Kita perlu tahu bahawa orang yang tidak wukuf di Arafah ada dua golongan. Yang pertama, mereka yang berada di Mekah dan kawasan yang sama waktu dengannya, dan yang kedua, orang yang tidak berada di Mekah dan berada di tempat yang tidak sama waktu dengan Mekah. Orang yang ada di Mekah dan kawasan yang sewaktu dengannya berdoa pada masa yang sama dengan mereka yang sedang berwukuf. Manakala orang yang tidak berada di Mekah ataupun tidak berada di tempat-tempat yang sewaktu dengannya, lain pula keadaannya. Kerana apa? Kerana amalan yang disyariatkan jika berkaitan dengan masa, maka ia tertakluk kepada masa di tempat masing-masing. Masa solat tidak sama, masa sahur, masa tahajud dan sebagainya. Kepada mereka yang berada di luar Makkah dan di luar tempat yang sama waktu dengan Makkah, maka disunatkan kepada kita berdoa pada hari 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, dari terbit matahari sehingga terbenam matahari 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Kesimpulannya, kita yang berada di Malaysia, marilah sama-sama kita menunaikan puasa sunat hari Arafah yang tidak disunatkan kepada mereka yang sedang mengerjakan haji, iaitu mereka yang sedang wukuf di Arafah. Semasa kita sedang berpuasa, kita banyakkan doa sehinggalah kita berbuka, dan juga semasa kita berbuka. Mudah-mudahan dengan gabungan tiga perkara, iaitu pertama, kelebihan doa orang yang berpuasa; kedua, kelebihan berdoa pada hari Arafah; ketiga, kesungguhan kita sendiri berdoa dan memohon ampun, Allah menerima doa kita dan ampunkan dosa-dosa kita. Jangan lupa ulangi doa, zikir dan tahlil yang terbaik sama ada pada hari Arafah ataupun hari lainnya, iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang layak disembah, yang layak dimohon perlindungan, yang layak dimohon pertolongan melainkan Allah. La syarikalah, hanya dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa ke atas segala-galanya. Zahirnya kalimah agung ini tampak seperti bukan doa, namun ia adalah doa yang tersirat apabila kita menghayati kalimahnya satu persatu. Inilah doa yang terbaik berdasarkan banyak hadis, termasuklah hadis khairud doa doa'u yaumi Arafah wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa ialah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sebaik-baik doa yang aku mohonkan dan nabi-nabi sebelumku mohonkan ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.